Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Khairussani bin Ahmad, juru pulih perubatan cara kerja anda. Pada sesi kali ini, saya ingin berkongsi tentang aktiviti bermain bagi kanak-kanak yang berumur 1 hingga 4 tahun dan apakah kesannya terhadap kanak-kanak yang tidak bermain. Kenapa kanak-kanak perlu bermain? Apakah faktor yang menyebabkan kanak-kanak perlu bermain untuk merangsang deria sensori mereka? Kemahiran mengguna deria badan adalah langkah paling asas yang akan membantu anak-anak di dalam penguasaan akademik. Deria badan yang perlu dikuasai oleh anak-anak adalah seperti deria visual, auditory, olfactory, gustatory, tactile, vestibular dan juga proprioceptive. Kanak-kanak perlu bermain untuk merangsang deria mereka bagi mengelakkan mereka daripada mengalami kecelaruan ataupun masalah sensori yang dipanggil sensory processing disorder. Sensory processing disorder berlaku disebabkan otak tidak dapat memproses input yang diterima oleh deria. Input yang sampai ke otak berkemungkinan diproses secara berlebihan, hypersensitif atau tidak sampai hyposensitif. Berikut merupakan contoh masalah sensory processing disorder dan aktiviti untuk merangsang deria anak anda. Deria visual ataupun deria penglihatan. Antara tanda-tanda sensory processing disorder bagi deria visual adalah sensitif terhadap cahaya, mudah terganggu bila ada pergerakan, hiasan, mainan dan warna dinding yang terang, mata penat atau sakit kepala selepas membaca atau menonton TV atau telefon. Antara aktiviti yang boleh dilakukan untuk mengelakkan masalah sensori terhadap visual adalah seperti pandang mata anda apabila bercakap, menangkap bubble, menggalakkan anak kecil merangkak walaupun sudah boleh berjalan. Deria auditory ataupun deria pendengaran. Terlalu banyak rangsangan bunyi dari gadget juga boleh menyebabkan masalah sensori. Antara tanda-tanda sensory processing disorder untuk deria auditory adalah seperti lambat memberi respon bila nama dipanggil, suka bunyi yang terlalu kuat, tidak sedar bunyi tertentu atau terganggu dengan bunyi yang kurang disedari oleh orang lain, contohnya kipas, peti ais atau jam berdetik. Deria gustatory ataupun deria rasa. Deria ini berkait rapat dengan perkembangan oral motor serta membantu pertuturan anak. Antara tanda-tanda sensory processing disorder bagi gustatory adalah seperti suka memasukkan objek ke dalam mulut, menghisap, menjilat atau mengunyah objek seperti baju, wayar, jari, rambut dan sebagainya. Suka makanan yang rasa kuat iaitu berlebihan pedas, manis, masam atau masin. Drooling yang berlebihan melepasi fasa teething atau picky eater. Antara aktiviti yang boleh dilakukan adalah seperti merasa makanan pelbagai rasa seperti masam, manis, pedas dan sebagainya. Memperkenalkan anak dengan makanan pelbagai tekstur seperti rangup, keras, liat dan juga lembut. Deria olfactory ataupun deria bau. Deria ini berkait rapat dengan deria rasa. Antara tanda-tanda sensory processing disorder bagi sensory olfactory adalah seperti anak-anak berisiko minum atau makan benda beracun kerana mereka tidak dapat mengesan bau yang berbahaya. Tidak sedar ada bau yang tidak menyenangkan walaupun dapat dihidu oleh orang lain atau bila diperkenalkan kepada objek, orang atau tempat, anak tersebut cuba untuk mencium bersungguh-sungguh. Terganggu dengan bau yang kurang disedari oleh orang lain dan enggan makan makanan yang tertentu kerana bau. Antara aktiviti yang boleh dilakukan adalah seperti aktiviti meneka bau seperti meneka bau bunga, bau rempah, bau makanan, sabun, essential oil dan sebagainya. Deria tactile ataupun deria sentuhan. Kekurangan rangsangan terhadap deria ini boleh menyebabkan anak mengalami masalah sensori yang menyumbang kepada masalah menulis bila bersekolah dan masalah bila melakukan pelbagai tugas disebabkan otot jari, tangan dan bahu yang lemah. Antara tanda-tanda sensory processing disorder bagi tactile adalah
suka menyentuh hampir semua benda termasuk orang, menghempaskan badan ke lantai, hantuk kepala atau mencederakan diri untuk mendapatkan rasa dan kepuasan dari sentuhan, tidak menyedari bila disentuh dan kurang rasa sakit bila cedera, kerap menyakiti kanak-kanak lain semasa bermain, tidak selesa dengan sentuhan atau berdekatan dengan orang lain, tidak selesa bila rambut disikat, terganggu dengan tekstur cadar yang kasar, terganggu dengan tag di belakang baju, lap pipi apabila dicium, takut memakai kasut dan enggan menggunakan tangan bila bermain apatah lagi messy play. Antara aktiviti yang boleh dilakukan adalah seperti dengan bermain messy play, seperti bermain dengan pasir, bermain dengan tanah, tepung, watercolor dan juga plasticine. Membuat urutan badan, brushing dan juga joint compression, bermain aktiviti memijak tanah, memijak rumput dan juga tanah lecak, bermain dengan sensory ball atau membuat sensory board dan sebagainya. Deria vestibular ataupun deria keseimbangan. Deria keseimbangan atau vestibular adalah deria yang membantu kita untuk berjalan, berlari, naik basikal dan membuat pelbagai aktiviti tanpa terjatuh. Ia berkait rapat dengan endolimf atau cecair di dalam bahagian telinga yang membantu mengawal keseimbangan badan. Antara aktiviti yang boleh dilakukan adalah seperti melompat di atas trampolin, bergolek, meniru gerakan haiwan berjalan seperti penguin, katak dan crab walk, memanjat, berjalan di atas balancing beam dan juga aktiviti wheelbarrow. Deria proprioceptif ataupun sendi. Deria sendi atau deria proprioceptif adalah deria yang membantu kita untuk mengagak berapa banyak daya yang diperlukan oleh anggota badan kita untuk membuat sesuatu. Antara tanda-tanda sensory processing disorder bagi proprioceptif adalah seperti kerap terlanggar barang, selalu tertumpah air ketika menuang, kerap berlanggar dengan objek, suka permainan kasar seperti gusti, kerap jatuh ke lantai secara sengaja, melompat-lompat pada trampolin selama berjam-jam, tidak faham konsep luas dan jarak dan mengalami kesukaran dengan aktiviti memanjat. Antara aktiviti yang boleh dilakukan adalah seperti melempar atau menendang bola ke sasaran, menyambut bola, menuang air ke dalam bekas, memindahkan objek menggunakan penyepit ke bekas lain, bermain di taman permainan, melakukan pelbagai aktiviti yang aktif. Dengan ini, maka berakhirlah sesi perkongsian saya pada kali ini. Diharap para ibu bapa dapat memanfaatkan segala informasi yang terdapat dalam sesi perkongsian pada kali ini bagi membantu anak-anak dalam proses perkembangan mereka. Sekian, terima kasih.